tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu perhimpunan Solidariti untuk rakyat Palestin dan juga untuk mengutuk pembunuhan Ismail Haniyeh. Sudah tertera tajuk perhimpunan ini bukanlah asas untuk kepartian. Namun saudara-saudara, kenapa masih ada pihak, terutamanya daripada PN, yang cuba untuk memboikot perhimpunan ini? Saudara-saudara, baru-baru ini terdapat kenyataan bahawa pemimpin daripada Perikatan Nasional yang cuba untuk memboikot perhimpunan Solidariti yang dianjurkan oleh kerajaan. Nah, apa yang berlaku selepas mereka cuba untuk memboikot? Satu tulisan ataupun artikel daripada Harapan Daily pada 6 Ogos. Bersatu dan pas macam budak-budak. Hasut orang boikot himpunan Palestin. Saudara-saudara yang amat dihormati, adakah kepentingan bagi PAS dan Bersatu untuk memboikot perhimpunan ini? Tidak apalah kalau perhimpunan untuk menjatuhkan pembangkang, perhimpunan untuk memprotes pembangkang. Ini bukan. Ini adalah perhimpunan Solidariti bagi rakyat Palestin. Bukankah pemimpin daripada PAS dan Bersatu juga mempunyai satu pemahaman yang sama, yaitu untuk membela rakyat Palestin dan juga untuk mengutuk kematian pemimpin politik Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah menyuarakan betapa beliau mengutuk pembunuhan dan juga kematian Ismail Haniyeh ini. Lalu kerajaan membuat perhimpunan ini. Perhimpunan ini, sekali lagi saya ingatkan, bukan mempunyai asas kepartian, bukan untuk menjatuhkan pembangkang, bukan untuk menyerang Muhyiddin Yassin, menyerang Hadi Awang dan siapa-siapa sajalah pemimpin tertinggi dalam PN. Namun, perhimpunan ini adalah untuk solidariti rakyat Palestin. Ini untuk menunjukkan support daripada pimpinan Kerajaan Perpaduan terhadap rakyat Palestin. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kenapa perlu lagi diboikot? Jadi apa yang berlaku selepas pemimpin daripada PN yang cuba untuk memboikot perhimpunan ini? Dan inilah salah satu yang berlaku menurut perkongsian daripada Harapan Daily melalui satu video. Bersatu dan pas macam budak-budak. Hasut orang boikot himpunan Palestin. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana bersama dan terus setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu yang panas, yang menjadi cerita, yang menjadi buah mulut ramai orang, terutamanya rakyat Malaysia. Berkaitan dengan ucapan Zahid Hamidi, di mana beliau telah tersilap melaungkan hidup Israel. Dan perkara ini telah menjadi satu isu yang hangat diperkatakan ramai orang. Namun kita melihat dan kita menunggu beberapa respon daripada pemerhati politik. Namun saudara-saudara, terdapat satu tulisan yang saya ingin kongsikan kepada Anda daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Menurut Syahabuddin Husin, bertarik 5 Ogos, Zahid Hamidi sengaja buat tersasul soal Syahabuddin. Tidak ada yang lebih menarik perhatian bagi seluruh rakyat Malaysia tentang Perhimpunan Solidariti Rakyat Perhimpunan Solidariti Palestin di Bukit Jalil, selain ucapan tersasul oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Ucapan beliau yang sepatutnya bermaksud mendukung perjuangan rakyat Palestin dan diikuti laungan hidup Palestin
telah tersasul dengan menyebut mendukung perjuangan rakyat Israel dan hidup Israel. Berikutan terkehel lidah hingga tersasul itu, video ucapan Zahid Hamidi telah meledak viral di semua platform media sosial seawal habis beliau menyampaikan ucapannya. Setelah sekian lama viral dan diulas dengan pelbagai analisa oleh netizen, sebelum tengah hari Isnin, barulah beliau tampil memohon maaf. Dalam permohonan maafnya, Zahid Hamidi mengaku beliau telah tersasul karena terlalu gairah dan bersemangat tinggi ketika berada di atas pentas untuk membela nasib rakyat Palestina. Melakukan kesilapan atau tersasul ketika berucap adalah perkara biasa bagi mana-mana pemimpin. Tetapi biasanya mereka segera membuat pembetulan sebaik menyadarinya atau setelah ditegur oleh pemimpin lain atau oleh hadirin. Menteri Besar Kelantan baru-baru juga tersasul dalam ucapannya ketika mengumumkan calon PN di negeri, tetapi beliau kemudian segera membetulkannya. Tetapi berbeza dalam kes ucapan Zahid, beliau seolah-olah berucap tanpa melakukan kesilapan dan juga semacam tidak mendengar jika ada teguran dibuat terhadapnya. Lalu beliau terus berucap sehingga habis, dan tidak lama selepas menamatkan ucapan, videonya yang tersasul lantas bertebaran di media sosial. Selain meriah dengan pelbagai ulasan terhadap ucapannya itu, Zahid Hamidi didapati agak lambat memohon maaf. Kenyataannya tentang kesilapan dan tersasul menyebut Israel itu hanya dilakukan menjelang tengah hari Isnin. Dalam hal ini agak mustahil Zahid Hamidi setelah habis berucap masih tidak sadar beliau telah tersasul dalam ucapannya. Mustahil juga mereka yang duduk di sebelahnya termasuk Anwar tidak menegur tentang kesilapan tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah atau sampai di rumah, mustahil beliau tidak sadar akan videonya yang viral. Persoalannya kenapa hanya menjelang tengah hari Isnin baru Zahid membuat pembetulan, sedangkan videonya telah bertebaran. Kenapa Zahid tidak mengarahkan pegawai medianya membuat kenyataan media pendek lebih awal berkaitan kesilapan itu? Memang Zahid Hamidi teruk kena troll tentang ucapannya itu, tetapi di sisi lain, disebabkan video ucapannya tersasul yang viral itu telah berjaya menenggelamkan ucapan Anwar yang sepatutnya menjadi topik perbualan seluruh rakyat. Isi dan video ucapan Anwar hampir tidak diperkatakan, malah boleh dikata seolah-olah terlindung dan tersenyap dek video tersasul Zahid yang viral itu. Dan akhirnya, siapa kata Zahid Hamidi tak hebat menurut Syahbudin? Akhirnya yang lebih populer dan tertonjol dalam Perhimpunan Solidariti Palestina ialah Zahid Hamidi. Kita boleh angkat tabik kepada Zahid jika beliau memang sengaja buat-buat tersasul dan tidak membuat pembetulan segera dalam ucapannya, lalu membuatkan video ucapannya lebih viral diperkatakan dan menenggelamkan video ucapan Anwar. Itu adalah tulisan dari Syahbudin. Apa komen Anda?